disebabkan oleh cuba Google ekonomi recession. Okay, kejap saya kena buat sharing. Okay, so kita tengok recession. Kita tak jumpa kami dah. Ini daripada artikel. Okay, jadi lah. Jadi antara trend. Jadi saya just buka je lah kan. Dekat trend tu. 1985, betul? Okay, betul. Jatuh nampak tak? Trend. Jadi kalau kita nak tengok ekonomi recession, kita akan buka kepada KDNK ataupun GDP lah. Kita tengok bila time GDP tu jatuh, itu adalah ekonomi recession. So kalau kita tengok pada graf ni, ekonomi recession kita tengok yang paling nampak ketara. Okay, ni 1974 macam tu. Okay, ni 1985. And then 1997-98 lah. Pasal ni memang melibatkan, kalau pernah dengar kisah Soros tak? Pernah dengar tak? Yang pasal mata wang Malaysia macam cakap yang ada orang tua main mata wang Malaysia tu. Dia bagi, pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Kisah tu. Okay, so pada 1998, masa 1998, kita kena tengok sebelum tu ekonomi Malaysia okey kan, tinggi kan, tiba-tiba jatuh teruk kan. So masa tu ketika itu mata wang Malaysia adalah betul dalam bahasa Soros, dia macam menggunakan mata wang Malaysia untuk macam dia permainan macam apa? Dia menggunakan mata wang Malaysia untuk dia capai keuntungan. So dia beli and then dia jual. So bila dia buat macam tu, ekonomi kita jatuh drop teruk. Okay, betul tak? Betul tak? Nama yang saja? Tak. Nama dia Soros. Okay, so dia memang, masa tu 1998 tu memang ekonomi kita jatuh sangat teruk. And then naik balik semula. So pada ketika itu, Tun Mahathir memang dia menggunakan tambatan mata wang. Okay, so masa ketika itu juga, mata wang kita dengan US dollar ditambah, maksudnya satu USD sama dengan 3.4 ringgit Malaysia pada ketika itu. Buat tambatan ringgit supaya mata wang kita tak ada naik turun. Tapi selepas, kalau saya tahun 2000, masa Pak Lan jadi PM kot rasanya. Masa tu kita dah tak lakukan mata wang lagi. Kita biarkan mata wang kita naik turun sendiri. Itu yang jadi mata wang kita dah naik turun lagi. So tengok kalau pada tahun 2001 pun kita mengalami kejatuhan juga recession. Dan paling ketara adalah tahun 2007-2008. Sini. Okay, so macam saya kata sebelum ni, apa beza recession dengan depression? Okay, recession, jatuhan ekonomi dia jatuh. Okay, katakan 1996 naik tinggi. 1997 dia jatuh. Okay, masa kejatuhan 1996 sampai 1997 tu kita panggil recession. Katakan 1997 jatuh lagi ke 98. Maksudnya dia semakin menurun lagi. Kita panggil itu depression. Dia jatuh lagi. Okay, itu bezanya depression dengan recession. Recession jatuh tapi dalam keadaan yang pendek lah, jangka pendek. Tapi depression jatuh dalam keadaan jangka panjang. Okay.
Okay, a recession begins just after the economy reacts a peak of activity and ends as the economy reacts through. Okay, on January 21st, 2008, stock price doubled around the world. Okay, most analysts pointed the fears surrounding the United States economy and a possible recession as a reason for the drop. 008's market drop, large fall in housing price at the end to the 2006 have peaked to the financial crisis of 2008 until 2009. So, bila jadi recession, dia akan memberi impact pada banyak sebab. Yang pertamanya akan menyebabkan pengangguran. Betul tak? Bila berlakunya ekonomi recession, jatuhan ekonomi, so banyak kita kata mungkin secara tak langsung dia akan efek kepada industri lah. Industri akan banyak ditutup. So bila industri tutup, dia akan menyebabkan ramai orang kehilangan kerja. So kita kata waktu tu bila GNP jatuh ataupun GDP jatuh, unemployment akan meningkat. Hubungan dia adalah hubungan negatif lah, antara GDP dengan unemployment. Okay. So kalau kita tengok tadi dalam trend tadi kan, dia ada trend yang jatuh. Okay, macam 1998 itu global, nanti kita tengok global ke ataupun Malaysia punya recession. Dia ada ketika yang melibatkan ekonomi yang melibatkan world recession ataupun global crisis lah. Perangan pun dia akan memberi impact juga pada kita lah biasanya. Okay, ini depression, seperti saya kata tadi. Depression ni kegantuhan yang dalam tempoh jangka masa panjang lah sebab ada prolonged recession. Maksudnya tadi 1997 jatuh kan ekonomi kita kan, 98 jatuh lagi. Jatuh pun jatuh yang mendadak, sangat teruk. Okay. Third recession, extreme recession that lasts 2 or more years. Okay, maksudnya kalau recession ni dia berlaku di antara tempoh 2 tahun ataupun lebih pada 2 tahun lah. Okay. So characterized by economic factors such as a substantial increase in unemployment, a drop in available credit, diminishing of good, bankruptcies and surveillance debts, defaults, reduced trade and commerce, and sustained volatility in currency value, consumer confidence and investment decrease, causing the economy to shut down. So maksudnya bila berlaku punya depression, okay, macam kalau kita tengok kan, especially kalau dekat lah COVID kan, masa COVID kan COVID, so ramai hilang pekerjaan. So ekonomi kita pun jatuh kan. Okay, saya rasa jatuh tu kita boleh letakkan depression jugalah sebab tahun 2020 COVID kita dah jatuh. And then 2021 pun efek dia lagi, jatuh lagi, so kita boleh letak sebagai depression. And then masa tu bila ramai orang hilang kerja, okay, kalau kita tengok industri apa yang berkembang masa tu? Bila okay, betul, mas, makanan betul lah. Okay, vitamin C, okay, itu memang berkembang lah. Tapi kalau macam industri perumahan, ada tak berkembang? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab orang dah kehilangan kerja, nak beli rumah tu bukannya benda yang murah. So costly juga. Jadi sebab tu kita kata bila dah punya depression, okay, macam yang akan efek ni adalah bankers memang akan efek lah. Bank memang ada efek sebab ada orang dapat loan pun. Kalau ada pun hanya orang-orang yang tertentu sahaja. Okay, sektor perumahan pun akan terkesan, tak ada orang nak beli rumah sangat. Okay, dan ramai yang akan muflis sebab tak ada duit, tak ada pendapatan. Ramai yang akan muflis. Pengangguran pun semakin meningkat. Okay, diminishing output tu maksudnya pengurangan keluaran output. Sebab kita tak tahu macam firma ataupun industri tak ada modal untuk keluarkan output dia. So jadi dia akan kurang keluarkan output lah ataupun drop dia punya output lah. Then mata wang pun akan stabil. Kalau kita tengok dalam tempoh punya dekat COVID, masa kita tempoh 2020 hingga 2021,
kita punya currency pun jatuh teruk. Betul? Kan ada dengan USD kan? Sebab disebabkan oleh ni lah. Depression ni. Okay kan setakat ni? Soalan tak? So bila beza depression dengan recession? Okay, most famous economics downturn in the US economic history was the Great Depression, often described as starting in 1929 and lasting at least through the 1930s and into the early 1940s, a period that actually included several economic down. Okay, ini kes dekat US lah. Okay, dia berlakunya Great Depression pada tahun 1929. Dia 1929 itu masuk sampai ke 1930-an dan dia mula kita kata sampai ke 1940-an lah, awal tahun 1940, mungkin 1941 something, dia dah naik balik lah. So bila kita bagi Great Depression ni maksudnya dia jatuh memang dalam tempoh yang sangat lama. Tadi kita tengok dekat Malaysia 1997, 1994 dia tak je kan. Tapi yang untuk kes USP tahun 1979 sehingga 1940-an, 1940-an, tempoh depression ni sangat lama dan kita bagi kat itu adalah Great Depression. Okay, so ini adalah unemployment. Okay, so how to measuring unemployment? Okay, so sebelum kita nak measure unemployment, kita kena tahu dulu apa itu employment. Okay, so employ any person. Okay, maksud dia saya terang ni lah. Okay, kalau kita nak tahu seorang tu bekerja, kita jadikan sebagai orang yang bekerja ataupun orang yang nak bekerja, employed, dia mesti berumur di antara 16 tahun. Okay, 16 tahun dan ke atas. Biasanya 16 tahun hingga 65 tahun. Okay, dia memang ada intention nak bekerja. Okay, so barulah kita boleh kita jadikan dia sebagai orang yang bekerja. So dia terpulang dia nak bekerja tapi dia ada tempoh-tempoh dia bekerja dia kena 30 jam dan ke atas lah. Okay, kalau di sini dia kata any person 16 years old or older who for pay either for someone else or in his or her own business for 1 or 4 hours per week, and then who works without pay for 15 or more hours per week in a family enterprise, or who has a job but has been temporarily absent with or without pay. Maksudnya orang yang bekerja sama ada dibayar ataupun tak dibayar, ataupun dia memang bekerja dan kiranya dalam tempoh seminggu dan dibayar gaji tu dalam tempoh minggu pun dia kira bekerja. Yang pentingnya dia memang ada keinginan untuk bekerja, itu dikira sebagai employed lah. Okay. Untuk unemployed pula, individu yang sama juga yang tadi yang dia nak bekerja tadi tapi tak bekerja. Agak-agak suri rumah tu employed pun tak? Tak kan? Sebab dia tak ada condition nak bekerja. So kalau suri rumah, dia tak ada keinginan nak bekerja, dia bukannya kategorikan sebagai employed. Okay. Kalau student, ada nak kerja sekarang ni? Ada? Kalau ada nak sekarang ni lah. Kalau saya ni kata macam nak kerja lah, mungkin dikatakan sebagai employed. Tapi kalau macam tak ada pun nak keinginan nak kerja, macam kita nak belajar je, nak fokus belajar, nanti habis belajar pun nak bekerja, kita tak dikira sebagai employed lah. Okay. Tapi kalau macam tadi kata ada nak kerja kan, maksudnya nak kerja lah saya ni tapi tak dapat kerja, itu boleh dikategorikan sebagai apa? Employed satu. Unemployed ke orang yang dapat pekerjaan ke orang yang tak dapat kerja? Orang yang tak dapat kerja lah kan. Sebab kita nak bekerja tapi tak dapat kerja. Macam tu lah. Okay. Okay. So kalau orang yang dah bekerja, kita panggil dia sebagai labor force. Maksudnya boleh betul tak kita tadi employed, labor force dan juga unemployed. Employed orang yang nak bekerja. Ada keinginan nak bekerja tapi dia kena di antara umur 16 tahun hingga 65 tahun. Labor force orang yang sedang bekerja sekarang ini. Unemployed adalah orang yang tak bekerja. Itu perbezaan tiga tadi lah.
so untuk mendapatkan sama ada jumlah labor force, baliklah pula. Okay, labor force adalah orang yang nak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Employed orang yang tengah bekerja. Unemployed adalah orang yang tidak bekerja. Okay, so untuk mendapatkan jumlah labor force, kita ambilkan jumlah employed tambah dengan unemployed. Okay, so kita boleh juga guna formula population samakan dengan labor force tambah dengan labor force. Yang ini jumlah orang yang, kalau kita nak dapatkan jumlah population, kita boleh ambil orang yang bekerja, orang yang ada keinginan untuk bekerja, tambahkan dengan orang yang tak ada keinginan untuk bekerja, kita dapatkan jumlah populasi. Okay, so untuk dapatkan jumlah orang yang ingin bekerja atau labor force tadi, kita ambil jumlah orang yang sedang bekerja sekarang, plus tambahkan dengan jumlah orang yang tidak bekerja. So kita akan dapatlah jumlah orang yang ingin bekerja. Okay, so kita tengok pada Excel sekejap. Okay, cuba tengok Excel ni, dia adalah data Malaysia. Okay, ini adalah tahun 1982, 1983 sampai 2020. Okay, ini adalah tenaga buruh, labor force. Ini adalah yang bekerja. Okay, so sekarang ni cuba cari jumlah penganggur. Okay, cuba buat untuk 3 tahun yang atas ni. 1982, 1983, 1984. Dengan ini. Cuba dapatkan bilangan penganggur. Sini berapa, sini berapa, sini berapa. Dan formula yang tadi. Ini 431.4. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia 5 koma tau, 5,431.4. Okay, tapi kat atas tu perasan tak dia akan tulis kita 10 ke bawah. Ribu ni. So maksudnya dia adalah sebenarnya dia berapa? Ada 3 kosong kat belakang kan, lepas tu pelantar ada 3 kosong belakang kan, dia akan jadi 4. Apa ada betul? Juga 5,431,400 orang. Okay, itu adalah jumlah tenaga buruh yang orang yang nak bekerja tadi lah. So yang bekerja 1,000. So tolak tenaga buruh, tolakkan dengan kita ambil labor force, tolakkan dengan employed, kita akan dapat bilangan employed. Satu 82.4. Okey, lagi. Okey, 182.4, 182.4. Okey. 14.8. Apa kira? Dua 95.8. Dia memang kena tengok betul tak jawapan dia. Ini soalan jawapan lah. Okey, betul ni jawapan dia. Okey. Okay, so tadi kita tengok tadi formula tadi untuk dapatkan
jumlah populasi, ingat tak saya lihat muka ni? Untuk dapatkan jumlah populasi, kita akan ambil apa tambah apa? Labor force tambah dengan outside labor force kan? Betul tak? Untuk dapatkan jumlah populasi. Okay, cuba dapatkan jumlah populasi 1992 sahaja. Tiga tujuh enam. 8376. Maksudnya 8,376,000. Okey. 4,641,2. Yang mana ni? Tahun 1983. Betul. Betul tak cara ni? Cara macam mana nak buat yang ni? Okey, labor force tambahkan dengan 889 iaitu 19,889,821. Okey, so betul. Okey, so untuk dapatkan kadar penyertaan tenaga buruh. Ini dalam bentuk persentage kan, kalau disebut dalam ekonomi kalau disebut kadar bermaksud persentage. Okay, so macam mana nak dapatkan kadar tadi? Okay, so kita tengok labor force participation on cuba nak dapat tak 64.8. Ataupun kalau nak senang kita tengok kadar pengangguran. Kadar pengangguran 4.84. Betul tak? Okay, nombor 4.84. Betul tak? Ambil jumlah kadar tenaga buruh bahagikan ratio 100. Kalau kadar pengangguran kita tak ada kaitan dengan population. Cuba buat kadar pengangguran cuba dengan 182 kejap tak? Saya tak sebab 182.4 bahagikan dengan tenaga buruh bahagikan dengan 100. Dapat. Ke 3.4 dah kan? Okay, betul 3.4. Okay. So untuk nak dapatkan kadar penyertaan tenaga buruh, kita kena ambil nilai tenaga buruh bahagikan dengan nilai populasi bahagikan dengan 100. Okay, untuk dapatkan kadar pengangguran, kita ambil nilai pengangguran tadi yang kat sini kan 182.4 bahagikan dengan tenaga buruh dapatkan dengan 100. Okay. Okay, kalau kita kata kadar employed rate, orang yang bekerja, macam mana? Kita ambil jumlah employed ni bahagikan dengan tenaga buruh bahagikan dengan 100. Okay, maksudnya kadar pengangguran. Okay, maksudnya percentage untuk employed tambah dengan percentage dengan unemployed dia mesti sama dengan 100%. Okay, betul. Okay kan setakat ni?
Okay, ini adalah formula untuk unemployed rate. Okay, unemployment rate sama dengan unemployed bahagikan dengan, ini pun boleh guna juga lah, soalan ni pun boleh juga. Employed tambah unemployed. Employed tambah unemployed ni adalah labor force sajalah. Kita boleh buat dua ni ataupun terus pada labor force terus ke bawah. Okay, so untuk dapatkan labor force participation rate, kita guna labor force participation rate sama dengan labor force bagikan dengan population. Sebab kita, macam saya kata tadi, bila perkataan rate, dia mesti sama dengan 100. So kita kena kalikan dengan 100. Ini okay, discourage worker effect. Okay, so ini bermaksud effect in the measure unemployment rate that result when people who want to work but cannot find jobs. So discourage and stop looking to drop of the ranks of the unemployed and the labor force. Maksudnya kat sini, orang tu dah mengaku. Bila dia mengaku, dia kita sebagai labor force kan tadi kan. Okay, so bila dia mengaku, dia cari kerja, tak jumpa, lama-lama dia give up. Dia give up, dia kata dia tak nak kerja dah lah. Okay, bila dia tak nak bekerja, maksud dia dah naik diri daripada dalam pekerjaan. So sebab tu dia adalah, kita kategorikan dia sebagai discourage workers effect. Okay, nampak tak? Ini untuk situasi ni lah. Maksudnya dia nak kerja, asalnya dia nak kerja. Tapi dia menganggur. Bila dia menganggur, lama-lama dia cari kerja tak jumpa, dia give up. Bila dia give up, dia buat keputusan tak nak bekerja. Contohnya mungkin biasanya perempuan lah, nak tak kerja sebab tak apalah dia suruh rumah lah. So itu yang bila dia buat keputusan nak jadi suri rumah tu, kita kategorikan ni sebagai discourage workers. Okay, boleh. Ini ayat yang paling simple lah. Kalau nak baca ni panjang perayaan dia. Yang saya bagi tadi ayat yang paling simple lah. Okay. Okay, ini contoh duration of unemployed bagi US. Biasanya kita guna daripada US, so memang banyakkan data kita ataupun graf kita daripada US lah. Okay, so kita tengok daripada tahun 1970 sehinggalah 2012. So kita cuba tengok trend, agak-agak trend unemployed dekat US tu naik ke menurun ke dia fluktuasi. Fluctuation tu maksudnya dia naik turun. Kita tengok sekali dulu. Dari 1970 sampai 2012 unemployed. Dia naik turun kan? Ada ketika naik, ada ketika turun. Macam tu juga dengan kita punya pertumbuhan ekonomi, ada ketika naik, ada ketika turun. So, bila jadi macam tu, kalau dalam ekonomi, naik turun kita bagi fluctuation. Fluctuation lah naik turun kan? Okay, cuba tengok lagi daripada contoh ni. Tahun bila unemployed di US tinggi? ...2012, 2011, 2010. Okay, pada ketika itu memang ekonomi kita jatuh ke? Ekonomi Malaysia, bukan Malaysia, ekonomi dunia jatuh ke? Cuba Google tengok. GDP, ada global crisis tak? 2008, 2009. 2009. Okey, dia macam ni. Dia kadang-kadang biasanya kita kata ekonomi kita jatuh, dia akan mempengaruhi unemployed kan. Bila ekonomi jatuh, unemployed akan meningkat.
Tapi ada ketika ekonomi kita meningkat, kadang pengangguran pun ada. Cuba kaitkan dengan teknologi. Ada tak kaitan dengan teknologi? Boleh tak kita kaitkan dengan teknologi? Sebab kadang-kadang teknologi kita berkembang. Jadi kita kurang guna tenaga buruh. Itu pun mungkin juga lah yang menyebabkan kenapa berlakunya pengangguran. Even dekat Malaysia sendiri pun kadang-kadang, bukanlah dekat Malaysia, macam kadang-kadang company, kalau sebelum ni mungkin digunakan KFC, saya tak rasa KFC kat sini ada macam mana. Tapi kalau setengah KFC, kita bertanya kita pasal makanan pula kan. Okay, sekarang ni kalau pilih KFC atau McDonald's, saya rasa sekarang ni kita just guna mesin untuk beli kan. Sebab sebelum ni orang pergi kaunter, orang order semua kan. Tapi sekarang ni kita just guna mesin. So bayangkanlah nanti dalam 5 tahun akan datang lagi, tak ada, kita just bayar semua guna mesin je. So orang kaunter tu pun dah tak ada. Sekarang ni kita boleh bayar kat kaunter lagi kan. Tapi nanti bayangkan mungkin tak ada orang bayar kat kaunter. Mungkin tak ada orang kat kaunter tu. So tiba-tiba yang hantar makanan tu robot. Tak mustahil dan kita tak perlukan kerja sangat, kerja yang ramai. Itu pun boleh menyebabkan berlakunya pengangguran. Itu salah satu sebab lah. Sendirilah sebab teknologi menggantikan penggunaan buruh. Betul tak? Benda tu. Itu normal lah. Sebab tu sekarang ni dalam dunia IT ni kita kena belajar juga macam tu. Dan saya rasa dekat US ni pun berlaku macam tu sebab teknologi tadi. Kalau kita tengok ekonomi US tak jatuh kan. Kalau kita kata tak jatuh pun mungkin 2008-2007. Sebab Malaysia sendiri pun jatuh tahun 2008. So US 2010-2012 tu sepatutnya dia dah naik. Tapi kita tengok kadar pengangguran dia tinggi. So maksudnya mungkin teknologi tadi lah mempengaruhi kadar pengangguran tadi. Okay, so kita tengok cost of unemployment. Okay, dalam ekonomi dia ada 3 types of unemployment. Yang pertama adalah frictional unemployment. Yang kedua adalah structural unemployment. Dan yang ketiga dia adalah cycle unemployment. Yang ni saya nak bagi masa 2 minit untuk cari apa beza frictional, structural dan juga cycle unemployment. Boleh je Google, ada jawapan dekat Google. Nota pun ada. Okay, dapat dah. Okay, apa itu frictional unemployment? The portion of unemployment that due to the normal turnover in the labor market is to needs short run jobs or skill matching problem. Okay, maksudnya macam mana kat sini? Okay, boleh diterima. Okay, dia ada ketika dia macam kerja dia masuk ke company ni, okay, dia selesai. Dia berhenti masa tempoh dia berhenti tadi tu, dia kira nganggur lah. Betul nak dapat kerja yang baru. Itu adalah frictional unemployment. Okay, kalau structural unemployment, the portion of unemployment that is due to change in the structure of the economy that result from a significant loss of job in certain industry.
Okay, yang ini boleh dikatakan teknologi. Okay, kisah pagi kalau saya tengah orang kan, kenal tak yang kisah pagi? Macam ni, kita buat sahur pagi. Ada ketika bila time musim berbuah, kita kena buat sahur pagi kan. Kita kena ambil hasil. Sementara nak tunggu hasil tu ada, yang sahur pagi tu mungkin dia tak bekerja. Itu dekat mana? Structural ke, natural ke, frictional ke, cycle? Agak-agak. Structural. Itu dia tak ada sebagai structural. Bila saya ingat ada ketika dia bekerja serta waktu lah. Okay. Waktu kedua dia kena bekerja. Kalau dia awal masa tu dia akan dapat untung hasil dia untung tu lah. Tapi waktu ketika proses padi tu sekarang dia nak masak, memang dia tak tengok apa pun kan. So itu dia akan menyebabkan pengurangan tadi lah. Sekejap. Okay. Okay, natural rate of unemployment. The unemployment rate that occur as a normal part of the functioning of the economy sometimes taken as a sum of the fractional unemployment rate and the structural employment rates. Okay, ini adalah pengangguran yang biasa macam sekarang ni. Contohnya macam dulu dia bekerja and then diberhentikan disebabkan oleh katakan iklan tutup. So sementara dia dapat kerja baru, dia dikira sebagai rate of unemployment. Okay, itu juga kalau kes pun dia boleh dikategorikan sebagai natural rate jugalah. Okay, ataupun macam contohnya student. Okay, habis belajar, tengok berapa tahun nak habis belajar? Tahun lepas habis. Betul, tahun lepas habis. Okay, 2004 katakan sepatutnya kerja. Tapi katakan dalam tempoh habis tadi nak dapat kerja, mungkin ambil masa. Betul tak? So bila ambil masa tu kita panggil sebagai natural rate lah. Pengurangan biasa lah benda tu. Tempoh kita nak dapat kerja tadi. So cycle unemployment adalah unemployment that is above from frictional plus structural unemployment. Maksudnya pengangguran cycle ni kita kena ambil frictional tadi, kita tambah dengan structural, kita akan dapat cycle unemployment tadi. Okay, boleh beza? Okay, so social consequence. Okay, the cost of unemployment and legal evenly distributed across the population not disease quantified. Okay, the social consequence of the depression of the 1930s are perhaps the hardest to comprehend. We emerge from this period unscathed. At the bottom, for the poor and the above 25% of the labor force. Okay, even though those who keep young jobs found themselves working as part-time. Okay, so apa maksud dia kat sini? So when people lost at all or part of their saving and the stock market crashed and thousands of them banks failed. Apa maksud dia kat sini? Social consequence. Okay, so bila unemployment jadi, dia boleh menyebabkan kita kata memang unemployment. Okay, jadi dia kaitkan unemployment dengan depression. Dia depression jatuh, memang akan meningkat kan. Dan memang kita tahu depression ni ekonomi, kejahatan ekonomi yang panjang. So jadi unemployment pun dia ambil masa jugalah. Nak orang yang tak bekerja ni dia ambil masa jugalah nak cari pekerjaan, dia nak pilih balik. So pada ketika itu akan berlaku macam-macam. Yang ada jadi bankrupt, ada yang jadi yang ada rumah tak sejuk rumah, macam tu. Ada yang maksudnya bila ada emas, kita jual emas, kita ada terpaksa menggunakan wang-wang simpanan kita yang sebelum ni. So bila keadaan ini berlaku, maksudnya
banyak lah, maksudnya bank ni pun dia tak tahu, dia tak ada nak kawal penawaran wang ni, dia tak ada nak buat pun. So pinjaman tu orang takkan buat, sebab kalau buat hutang makin bertambah. So dia akan menyebabkan crash lah dalam stock market tadi. Saham pun, pasaran saham pun akan jatuh. Pernah tengok tak pasaran saham macam mana? Pernah? So memang pasaran saham kita kan ada ketika naik turun kan. So memang bila berlakunya depression, biasanya pelaku asing dia tak akan masuk untuk melabur dekat negara yang mengalami masalah depression tadi lah. Sebab dia tahu kalau dia masuk melabur kat situ, memang ekonomi akan jatuh drop terus. Sebab tu dia kata stock market crash. Dan 9,000 of bank fail. Sebab bank ni, kebanyakan bank, saya rasa majoriti lah kot, bank dia akan laburkan duit dia, simpan ni yang kita laburkan kat bank, bank akan guna duit tadi untuk laburkan di pasaran saham juga. Sama dia ataupun dia buat pelaburan dengan beli tanah ke something lah. So bila ekonomi stock market jatuh, so pasaran bank ni pun akan fail, gagal kita kata. Okay. Okay, so kita tengok kepada inflation, the consumer price index. Okay, biasanya inflation ni kita tengok kepada consumer price index lah. Okay, so CPI. Kita akan tengok kepada kesanggupan pengguna tu. Kita akan tengok okay, CPI tu maksudnya pengguna membelanjakan wang untuk mendapatkan satu barang. So kita akan ambil dalam nilai indeks dia lah. Kita akan ada kira nilai indeks dia. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak tengok CPI di dalam website Jabatan Statistik kita lah. Okay. So producer price index pula dia mengambil kira harga daripada producer pengeluar. Yang CPI tadi adalah consumer pengguna. Yang PPI ni adalah harga yang pembelian yang dibuat oleh pengeluar. Okay, producer. So bila inflation berlaku, apa kaitan inflation dengan depression? Apa kaitan inflation dengan harga? Okay, kalau harga meningkat, inflation ke dia ada deflation, dia ada inflation kan. Okay, contohnya bila harga barang meningkat, kita nak beli ke tak nak beli? Tak nak beli kan? Okay, tak nak beli tu kita harga meningkat, kita bagi inflation sebab kita kurang membeli. Tapi bila harga jatuh, kita nak beli kan? Itu kita panggil inflation. Okay, so dia ada beza lah. Kalau inflation, dia akan menyebabkan harga meningkat yang kita kurang membeli. Okay, pernah dengar tak sebelum ni ada campaign inflasi sifar? Ataupun pernah dengar tak kerajaan galakkan membeli barang buatan Malaysia? Sebab apa? Sebab dia nak mengelakkan daripada inflasi ni terjadi. Okay. Okay, sekejap saya nak tunjuk table inflasi. Okay, semua data ni macam saya cakap sebelum ni, kita boleh dapatkan dari USM, Department of Statistics. So pergi ke Census Data, buat tak kat sini ada CPI, ada PPI. Kita tengok kepada CPI. Okay, so tadi saya kata CPI adalah pembelanjaan pengguna kan, dan dia dikira dalam nilai indeks. So kita tengok dekat table ni,
Doctor, we see the Google Chrome screen, not the Excel. Tak nampak? Sebab Doctor share Google Chrome punya screen. Okey, kejap. Saya stop sharing. Okey, kita nampak tak? Boleh? Okey, so kita tengok dekat sini, dia ada item dia, indeks harga pengguna. Okay. Kita jadikan tahun 2010 adalah harga CPI tahun asas lah. Macam saya kata tadi, kalau KDXK tahun asas, dia akan ada tahun berapa-berapa kan, dia akan sama dengan 100. So untuk CPI, kita tengok kat sini, tahun 2010 adalah tahun asas dan indeks dia mesti sama dengan 100. Okay, so dia ada makanan, dia ada minuman, dia ada pakaian, bahan dan pelbagai lah. Dia ada item-item dia untuk CPI, maksudnya perbelanjaan isi rumah terhadap barang-barang yang dibelanjakan lah. Okay, so kita tengok kat sini tahun 2003 lah, kita tengok 2003 dia dibaca di atas. Okay, 2003 kan, so kita tengok 2003 untuk tahun 2003 jumlah CPI dia adalah, total CPI adalah 83.9. Okay, 83.9 kurang daripada 100 ke lebih daripada 100? Kurang kan? So maksudnya dia adalah sebab dia jadikan tahun 2010 sebagai base tahun. Jadi yang biasanya yang sebelum tahun 2010 dia ada kesimpulan. Kebanyakan lah, kebanyakan kesimpulan. Adalah satu dua yang akan lebih, tapi biasanya kita akan dapat yang kurang. Okay. So tahun 2004 85.2. Okay, macam mana dapat nilai ni? Okay, so setiap item ni dia ada dia punya indeks dia sendiri. So kita kena tambah semua indeks ni, and then kita dapatkan purata dia. Okay, purata kita kan 2003 kan. Kita tambah semua item ni, item CPI untuk tahun 2003. Okay, so kita bahagikan dengan berapa item tadi kita dapat. So kalau kat sini dia dapat 83.9 something lah. Tapi kat sini average dia 87.07. Okay, mungkin ada item yang boleh masuk kot. Dapat 81. Okay, itu antara cara pengiraan dia lah. 90.3. Ambil yang tersini je. Satu. Okay, nanti yang dia mesti ambil. Dia ada pengiraan yang dia yang 2019. Oh, okay, so kita jadikan 2010 sebagai tahun asas kan. Tapi kan dia ada pengiraan dia lagi lah. So memang kita tambah nilai ni, and then kita tambah, kita dapatkan nilai dia, kita kena bahagikan dengan tahun 2010 yang base untuk dapatkan yang depan ni. Tapi untuk kita punya calculation, kita tak go through sampai ke tahap calculation inflasi lah. So basic je kan, so kita tengok yang inflasi yang biasa. Okay. Okay, ni
Okey, ini adalah contoh CBI, market basket bagi perbelanjaan di US. Dia ada dalam education, communication, ada food and services, food and beverage, housing, apparel, transportation, medical card and preparation. Jadi adalah portion untuk perbelanjaan CPI. Okay, macam kita tengok tadi yang dekat Malaysia pun ada macam-macam item kan. Itu adalah perbelanjaan CPI untuk tahun yang nyatakan lah, macam kes ni tahun 2007. Okey, ini adalah data CPI. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, data CPI tahun 1950 hingga tahun 2012. Okey, cuba tengok dekat mana tahun base year dia. Dia tak ada base year. Kita tak dapat base year dia kat sini sebab base year dia antara 1983 hingga 1984. Okey, yang ni maksudnya dia tak ada base year tahun asas dia. Maksudnya yang ni dia guna CPI yang umum lah. Dia tak ada tahun asas. Okey, so maksudnya kalau tidak ada tahun asas, dia akan ada contohnya dia letak 2010 sebagai tahun asas. Jadi maksudnya tahun 2010 ni biasanya nilai CPI dia dengan 100. Tapi untuk kes yang ini, kita letakkan base year, maksudnya dia kira CPI yang masa tadi kita kira yang tadi awal tadi kan, kita tambah ni semua, kita bagi ambil average. Itu kita panggil, kalau ekonomi GDP kita panggil nominal, dia lebih dengan nominal lah, macam nominal lah, nominal CPI lah, puan. Okay, so kalau untuk dapatkan percentage CPI ni, kita tengok segi apa? Percentage perubahan yang berlaku di antara CPI tahun ini tolakkan dengan CPI tahun lepas, bahagikan dengan CPI tahun lepas, kalikan dengan 100. Itu tak dapat. Cuba tengok tahun 1951, ambil nilai 26 ni, tolakkan dengan nombor 4/1, bahagikan dengan nombor 24.1 kali 100. 48 8.29. Okay, ataupun cuba buat dia tahu dulu lah, ataupun cuba buat sembilan. Okay, dapat 9 kan? Okay, so dia dapat 9 betul lah. Jadi dia ambil tahun terkini, tolak dengan tahun lepas, bahagi dengan tahun lepas, bahagikan dengan 100. Okay, itu adalah formula untuk CPI. Dapatkan percentage CPI. Okay, tapi tak apa, esok kita akan buat tutorial latihan. Okay, so esok saya rasa kita buat online je lah kot. Kita buat latihan, and then kita just discuss online. Okay, nak buat? Nak tak kat sini? Esok sejam je kan? Memang tak online tu, mesti saya tak ada masalah. Takut datang ke saya semua orang. Ada soalan. Okay, Google macam sekarang. Okay, dalam exam, saya prefer buat lepas naik kelas break. Betul-betul lepas raya, boleh tak? Boleh, line. Boleh tak? Jam ni kelas, saya nak buat 2 jam. Okay lah, tak apalah, kita buat hari Ahad juga, tapi minggu 9. Okay, boleh ke yang online minggu 9? Patutnya saya buat minggu 8 kan? Tapi kita tukar ke minggu 9. Raya? Ada yang nak buat sebelum raya ke? Kalau nak buat sebelum raya, kita buat minggu depan.
Dilepas dan air, dilepas sekali lagi air lah. Dilepas lah sedih lah. Lepas keras. Ryan dibuka dengan okay, nanti siapa-siapa lah tolong teruskan dalam WhatsApp. Okay, then ini adalah penerangan tentang inflation. Nanti boleh baca lah sikit pasal inflation ni. Penerangan biasa. Okay, so nanti esok kita akan buat latihan. Okay, saya akan saya ada. Apa nak kami lepas? Kan? Yang kelas awal tu kan dia tak cantik sikit kan? Orang tak dengar orang tak. Okay, so saya rasa esok kita makan online. Kelas bawah tu memang tak cantik dia punya mic dia. Kalau takut saya kita settle, tak mahu saya pula orang setting. Baik, so sebab kita bincangkan esok kan. Esok kita buat online. So nanti kalau sempat saya masukkan soalan petang ni ataupun malam ni. Kalau sempat saya masuk dalam training, kalau tak sempat saya masukkan saya WhatsApp. Kalau saya tak sempat petang, saya betul dia dah something yang macam tu. Tapi saya akan cuba masukkan ini. Okay, so kita bincang esok. Okay, yang ni bukan tutorial lagi. Tutorial nanti kita kira lain. Okay. So ini untuk latihan kita nak tahu macam mana je. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Okay, sebelum tu saya nak tanya matematik kewangan kan? Memang di matematik kewangan kan? Lebih prefer teori atau pengiraan? Okay, pengiraan. Okay, boleh tak sebab PSEM nak objektif ataupun betul? Subjektif. For me, it's okay either objective or subjective. Okay, boleh mix Kalau macam ni, kalau objektif, saya macam kata terang, kalau objektif, dia akan lebih kepada teori lah. Sebab dia kalau objektif, dia lebih banyak kepada teori lah. Sebab nak jawab tu, kalau nak buat calculation, dia masa. Tapi kalau struktur, macam ni. Kalau objektif, dia sejam. Kita memang jawab sejam, tapi dia lebih banyak. Saya kata mungkin daripada 30 soalan, 15 teori, 15 kiraan. Mungkin lah sebab tak sempat kau dah masa sejam tu kan. Tapi kalau nak buat struktur, kita boleh buat macam objektif. Kita boleh sambung objektif 10 soalan, teori saja. Yang baki calculation, kita buat kiraan. Kita buat struktur. Macam mana prefer. Tapi online, kita buat online. Saya mix lah. Okay, sebelum ni sebelum ni saya set up MCQ. Tapi takut nanti isu lain pula kan. So sekarang ni setuju tak yang online kita buat mix? Kiraan ada. Kiraan lebih pada struktur lah sebab saya nak tengok step-step kiraan. Kalau objektif tu yang dalam tak banyak, nak 10 soalan tapi itu lebih pada teori. Okay. Okay, so ada soalan lagi tak? Yang lain. Apa dia objektif? Okey lah, tak apalah macam ni lah. Kalau objektif nanti saya fikir dulu macam mana saya nak buat. Oh lah, alamak, ini step lagi. Okey, tak apa macam kalau nak objektif 30 soalan, nanti saya fikir lah macam mana saya nak buat calculation dalam tu. Okey, saya kena fikir juga. Boleh saya buat, tak ada masalah. Cuma ni you all yang jawab nanti. Sebab dalam masa 1 jam paling, sebab bila objektif, masa dia tak lama. Dalam 1 jam setengah tu paling lebat. 1 jam setengah kena 30 soalan. Macam mana nak jawab calculation tu? Saya fikir macam mana saya nak buat. Mana tak apa kan? Okey, tak apa. Saya cubalah saya fikir macam mana. Baik. Okey, attendance saya masuk. Okay, saya masukkan dalam group sekarang. Attendance nanti. Okey, so yang lain ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, boleh tak kita tambahkan dari ni kat sini? Okay, so kalau tak ada apa, sekejap tak saya masukkan attendance dalam group kan? Okay, so kalau tak ada apa, kita jumpa esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, doctor. Thank you, doctor. Doctor. Doctor.